Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Alright, so hari ini kita akan bincangkan bab 3 perniagaan tingkatan 5, sumber pembiayaan perniagaan. Untuk bab 3 ni, okay, cikgu bahagikan kepada beberapa bab lah, okay, sebab it's quite long untuk explain each sumber yang ada. Okay, so yang ni yang part 1 lah. Alright, jom kita mula. Baik, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apa intipati yang terkandung dalam bab 3 perniagaan tingkatan 5 ini ya. Okay, yang pertama adalah kita perlu mengenal pasti apa sumber yang ada. Okay, kemudian bila kita dah kenal pasti, kita kena tahu pula jenis-jenis pembiayaan tersebut. Okay, sama ada dia pembiayaan dalaman ataupun pembiayaan luaran. Okay, kemudian kita perlu tahu tentang keperluan pembiayaan, apa kekuatan dan kelemahan setiap jenis pembiayaan ini, bagaimana prosedur untuk mendapatkan sumber pembiayaan ini, serta justifikasi jenis pembiayaan. Maksudnya, untuk situasi tertentu, pembiayaan mana yang sesuai, macam tu. Alright, so inilah yang rangkuman intipati dalam bab 3 untuk perniagaan tingkatan 5. Alright. Okey, kita tengok dulu jenis-jenis modal yang ada. Alright, ini jenis modal yang ada. Kita ada wang tunai. Kita ada inventory. Okey, inventory, bangunan kilang dan juga jentera. So ini adalah modal yang diperlukan oleh usahawan apabila dia ingin memulakan perniagaan. Ada 4 jenis modal inilah yang diperlukan oleh usahawan. Okey, sumber pembiayaan perniagaan terbahagi kepada 2 ya adik-adik. Okey, yang pertama adalah sumber pembiayaan perniagaan dalaman dan yang kedua adalah sumber pembiayaan perniagaan luaran. Okey, dalaman dan luaran. Okay, kita tengok satu persatu. Sumber apa yang ada dalam sumber pembiayaan dalaman? Okey, untuk dalaman ada 2 sahaja sumber iaitu simpanan peribadi dan juga reserve. Okey, modal daripada keuntungan ataupun reserve. Okey, itu adalah dalaman. Untuk luaran pula terbahagi kepada 2 iaitu bank dan institusi kewangan serta agensi kerajaan. Okey, apa yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan ini? Inilah. Okey. Kita ada modal permulaan, ada sewa beli, pajakan, pemfakturan, share, overdraft dan juga pinjaman perniagaan gadaian ataupun arahnu. Di bawah kerajaan pula, okay, ada 3 jenis sumber iaitu bantuan modal, jaminan kredit dan juga geran penyelidikan dan pembangunan. So inilah semua sumber yang kita akan bincangkan dalam bab 3 ini ya. Baik, untuk video kali ini kita tengok sumber pembiayaan dalaman dahulu, okey, iaitu simpanan peribadi dan juga reserve. Okey, apa itu simpanan peribadi? Okey, simpanan peribadi ini merupakan sumber asas yang semua usahawan perlukan. Okey. So, perniagaan yang dimulakan dengan menggunakan wang simpanan peribadi ni selalunya perniagaan yang kecil lah ya, yang kecil lah. Kalau yang besar tu jaranglah orang ada simpanan sehingga berjuta kan. Okay. Alright, so itu adalah simpanan peribadi. Dia adalah sumber modal pertama untuk memulakan sesebuah perniagaan. Simpanan peribadi ni termasuklah wang simpanan kita dalam akaun simpanan, okey, ataupun akaun semasa ataupun akaun tetap, okey. Usahawan yang ada simpanan sendiri yang cukup, dia tak payah dah nak buat permohonan tambahan dana yang lain. Cukup sekadar apa yang dia ada sahaja. Okey. Okey, kita tengok pula sumber pembiayaan dalaman yang kedua iaitu reserve. Okey. Reserve ni adik-adik, okay, dia merupakan modal daripada keuntungan ataupun dengan kata mudahnya dia merupakan suatu pendapatan tertahan untuk perniagaan. Jadi kalau macam sesebuah perniagaan tu dia ada untung betul.
So, daripada keuntungan tu, dia simpan sedikit untuk reserve. Yang mana duit reserve ni tidak akan diagihkan kepada pemegang saham, okey? Dia tak akan agihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, okey? Tapi dia simpan untuk kegunaan perniagaan, mengembangkan perniagaan pada masa hadapan. Okey, so ni antara reserve yang kita boleh tengok Okey, ni reserve untuk KWSP, ini reserve untuk Bank Negara Malaysia, ni reserve tabung haji. Okey. Alright. So itulah dua sumber pembiayaan dalaman yang kita perlu tahu, iaitu simpanan peribadi dan juga reserve. Okay, so next video kita akan tengok pula sumber pembiayaan luaran. Okay, bye.